Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang diberi untuk saya menyampaikan sepatah dua kata kepada ikhwah dan akhwat sekalian bersempena dengan mesyuarat agung yang diadakan pada kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kepimpinan dan pengurusan KPT yang memberikan peluang ini, dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas tahniah kepada kepimpinan KPT yang saya percaya telah memberikan suatu khidmat dan juga komitmen yang tinggi dalam menjayakan segala agenda KPT untuk para pelajar di Mesir ini. Dan saya juga ucapkan syabas tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini di atas komitmen yang diberi. Semoga dengan semangat kerjasama yang ada ini akan memantapkan lagi KPT di masa-masa yang mendatang, insya-Allah. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah sekalian, sememangnya kita memahami bahawa tugas dan tanggungjawab kita datang ke Mesir yang dikenali dengan bumi para anbiya ini ialah untuk menuntut ilmu. Namun di waktu yang sama, kita seharusnya sedar di samping ilmu di dada yang kita perolehi daripada universiti dan juga daripada guru-guru yang ada di sini, kita juga seharusnya tidak lupa untuk menimba pengalaman dalam berorganisasi. Kerana pengalaman yang kita perolehi di luar kampus melalui organisasi ini sangat penting dari sudut kemampuan kita untuk pengurusan dan juga pentadbiran, akan menambahkan lagi keyakinan dan diri kita sebagai bekalan untuk kita balik ke tanah air nanti, sehingga kita mampu untuk menaikkan tanggungjawab kita dengan sebaiknya. Kita tidak mahu golongan seperti kita, orang yang belajar agama, yang dipanggil ustaz ataupun ulama ini, dilihat tidak mampu untuk mengurus, mentadbir sesuatu organisasi. Apatah lagi untuk memimpin masyarakat, sama ada di peringkat kampung, peringkat daerah, dan hatta ke peringkat negeri ataupun negara. Kita hendaklah menunjukkan bahawa di samping ilmu yang kita ada, kita juga mampu untuk memimpin dan mengurus, membimbing masyarakat ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya mengingatkan kepada ikhwah dan akhwat sekalian, kita mesti meimbangi antara dua perkara ini, tanpa kita nafikan keutamaan kita dalam mencari ilmu. Satu tindakan ataupun keputusan yang pada saya tidak bijak kalau kita hanya memberikan tumpuan kepada salah satu daripadanya semata-mata sahaja. Maknanya memberikan tumpuan kepada persatuan sehingga mengabaikan tanggungjawab mencari ilmu, ataupun memberi tumpuan kepada
menuntut ilmu semata-mata dalam keadaan mengabaikan dari sudut pelibatan kita dengan organisasi atau persatuan. Mesti kita melibatkan diri kedua-duanya. Ilmu yang kita ambil daripada syekh-syekh yang ada di sini, daripada Al-Azhar, di dalam sama ada secara formal dalam universiti ataupun secara tidak formal melalui halaqah-halaqah ilmu yang diadakan oleh ulama. Di sini kita juga mesti mengambil ilmu di luar kampus dari sudut pengalaman berorganisasi. Dalam kita mencari ilmu ini juga, saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya dan juga ikhwan dan akhwat sekalian, untuk memastikan matlamat kita mencari ilmu ini mestilah betul sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita mencari ilmu dengan tujuan untuk kita beramal dan seterusnya berjuang menegakkan apa yang telah kita faham, apa yang telah kita perolehi, demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan menuntut ilmu semata-mata kerana untuk mendapat pangkat, kedudukan dan habuan dunia. Berhubung dengan perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran. Satu sabdanya, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang menuntut mencari ilmu yang sepatutnya dia cari semata-mata kerana Allah, lalu dia menuntut dan mencari ilmu itu kerana untuk mendapat habuan dunia, maka dia tidak akan mendapat mencium bau syurga pada hari akhirat kelak. Kerana nawaitu yang tak betul inilah, maka bila balik ke tanah air, lahirnya golongan ilmuwan, golongan ulama yang digelar sebagai ulama usul, ulama dunia, yang tidak berani untuk menyatakan kebenaran, membisu di atas segala maksiat, penyelewengan, kezaliman yang berlaku. Ini bercanggah sama sekali dengan tugas tanggungjawab kita sebagai golongan yang disebut sebagai al-ulama warathatul anbiya. Jadi insya-Allah saya mengharapkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian, gunakanlah kesempatan masa, peluang yang ada di bumi Mesir ini untuk belajar bersungguh-sungguh, mengisi dada dengan ilmu dengan semaksimalnya. Saya melihat ikhwan dan akhwat pada hari ini sangat bertuah, kerana perkembangan semasa di Mesir banyak memberi peluang kepada ikhwan dan akhwat untuk menuntut ilmu secara lebih terbuka. Saya difahamkan di Masjid Al-Azhar sendiri telah banyak menyusun program-program halaqah ilmu, talaqi yang didatangkan beberapa orang syekh termasuk daripada Azhar dan juga daripada luar. Terpulanglah kepada kita sejauh mana kita dapat mengambil peluang tersebut. Jadi insya-Allah saya percaya ikhwan dan akhwat sekalian tidak akan mensia-siakan peluang yang ada ini dengan suasana politik semasa yang banyak berpihak kepada kita. Berbanding dengan saya dahulu dan juga generasi sebelum daripada ini, di zaman pemerintahan rejim di bawah tentera, di bawah Husni Mubarak, kita tahu tekanan yang begitu hebat sehingga kita tak boleh nak menonjolkan diri, sehingga menampakkan kita ini benar-benar pro kepada golongan yang nak kepada Islam yang sebenar. Jadi dengan peluang yang ada ini, kita gunakanlah sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi saya menasihatkan pada diri saya, pada ikhwan dan akhwat, supaya tuntut ilmu, cari, gunakan sepenuhnya peluang yang ada untuk menambah ilmu dada, dan di waktu yang sama tidak mengabaikan tanggungjawab kita terhadap
organisasi ataupun persatuan. Kita mesti imbangi kedua-duanya. Dan saya mengharapkan kepada ikhwan dan akhwat memberikan komitmen yang tinggi kepada kepimpinan KPT. Kerana persatuan di sini ibarat ibu bapa, pengganti kepada ibu bapa di tanah air. Kalau kita tidak memberikan kerjasama, sokongan yang padu kepada pimpinan KPT yang saya difahamkan sekarang ini, semakin hebat cabaran yang dihadapi. Cabaran yang dihadapi sama ada di pihak kerajaan negeri ataupun kedutaan, tekanan, berbagai sistem yang diperkenalkan yang menekan para pelajar. Jadi kalau kita tidak bersatu, tidak memberikan sokongan padu, maka kita akan lemah. Semasa saya dahulu pun berlaku pertembungan, tetapi kita mampu menghadapi tekanan itu kerana para pelajar bersama-sama dengan persatuan. Alhamdulillah, kita dapat banyak mengatasi masalah yang ada hingga akhirnya kita berjaya mewujudkan satu suasana yang baik dan boleh membantu pelajar untuk belajar dengan sempurna, di samping boleh mengikuti persatuan ataupun KPT ini dengan baik tanpa rasa takut dan bimbang. Jadi saya mengambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak kepimpinan KPT yang telah berjaya mengadakan mesyuarat agung pada hari ini, dan mudah-mudahan kesempatan platform mesyuarat agung ini dapat digunakan sebaiknya untuk saudara-saudara, ikhwan dan akhwat sekalian memberikan pandangan dan input-input yang boleh memperkasakan KPT di hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tahniah kepada semua, dan saya ucapkan selamat bermesyuarat agung. Semoga mendapat keberkatan, bimbingan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekian, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.